Okay, so untuk tajuk 5, okay, dia akan keluar bahagian A, section B. Dia akan keluar dalam section B. Bilangan soalan yang akan keluar adalah, okay, 6 soalan. Ada 6 soalan supaya awak nampak benda ni taklah susah sangat. Okey. 6 soalan ni pula dia keluar daripada tahap C1, C2 dan C3. Dia sehingga peringkat yang tinggi dia keluar. Kalau ikutkan dia dah tak boleh tanya dah. 1 to 1 or not dia tak boleh tanya dah sebab kita dah ke arah yang tinggi. Tapi kalau dia tanya pun tak ada masalah. Okay? Sebab dia bermula daripada C1, dia boleh tanya sampai C3. Kalau dia tanya C1, rezeki kita lah. Tapi sepatutnya soalan bahagian B, okay, yang akan membuat soalan nanti dia dah tahu dah. Mesti sedikit susah kerana pemberat markah untuk soalan section B ini ialah satu soalan tu bersamaan dengan 1.5 markah. Jadi pemberatnya kena tinggi. Dia kena lebih susah sikit berbanding bahagian A. Itu untuk pembuat soalan. Dia bukan lebih susah sedikit bagi pelajar, bukan, bagi pembuat soalan. Sebab pembuat soalan adalah pensyarah universiti. Jadi bagi dia benda tu mudah, mungkin bagi pelajar benda tu susah. Okey, so kita tengok apa benda yang boleh tanya. Sebab dia ada 6 soalan, mungkin ada 6 benda yang dia nak tanya. Okey, yang pertama, yang pelajar dah biasa buat. Okey, yang pertama, mungkin dia nak tanya tentang, dia bagi F, kemudian dia bagi G, dia suruh pelajar cari F of G, dan tiba-tiba dia nak bukan X, dia nak nombor 3. Itu bentuk soalan yang pertama. Boleh dengar ke suara Mama Z ni? Boleh Mama. Dengar Mama. Jelas Mama. Kalau saya terputus, seorang kena call lah. Okey, tu yang Okey, pertama. Ada F, ada G, dia suruh cari composite, lepas tu dia suruh cari nilai tu. Itu soalan pertama. Yang kedua yang dia boleh tanya, sebab kalau Mama Z buat soalan final pun Mama Z akan senarai macam ni dulu sebelum buat soalan. Supaya kita tak tanya soalan yang sama. Okey, kalau Mama Z buat, masalahnya tak buat tahun ni kan. Okey, soalan yang pertama dah, yang kedua, dia bagi pelajar F, kemudian dia bagi pelajar F of G, lepas tu soalan tanya nilai G. Sekejap saya rasa saya tak set up apa benda ni sebab saya kena tekan admit. Saya kena tekan sesuatu kan? Sebab tu tak apalah, nanti dia nak masuk sekali lagi lah. Okey, tu yang kedua. Sekejap sebab dia bila dia masuk macam ni saya kena tekan manjang. Sekejap saya suruh anak saya tekan jap. Okey, sorry dia permulaan ni dia memang ada interrupt sikit lah. Okey, soalan yang kedua. Kemudian soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga, dia bagi satu fungsi. Kemudian dia suruh, ini dia bagi ni dia bagi. Ini yang dia soal. Okey, dia bagi fungsi F. Kemudian pelajar kena cari F inverse.
Yang ini. Itu soalan yang ketiga. Okey, soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat dia tanya, okey, mungkin dia bagi F, kemudian dia bagi G, okey, kemudian kebetulan dia reka nilai F ini dengan G ini adalah macam kalau kita buat dia jadi inverse each other. Okey, soalan mungkin akan tanya, apakah domain F? Dia akan berlarutan ni. Apakah dah tanya domain, mungkin dia akan tanya apakah range F? Ataupun ataupun dia tanya apakah domain bagi inverse dan apakah range bagi inverse. Tu soalan bentuk yang keempat. Okey, kemudian bentuk-bentuk lain yang kita ekstrakan di sini adalah mungkin soalan tanya tentang graf. Okey, graf untuk fungsi fx atau graf dia bagi fx tetapi dia tanya fungsi songsangan. Yang itu kita tak boleh nak elak dah. Okey. Dan kemudian yang keenam ini, kalau dia nak jerat pelajar, dia mungkin akan tanya benda yang lebih kurang sama yang ada macam ni. Yang biasa kita tengok sekarang, 1 Roman, 2 Roman, cuma kalau kita buat latihan daripada Kelantan tu sampai 4 kan, tapi Madam dapat detect baru ni dia sampai 3 sahaja. Okay, bila Madam buat soalan UPS 3, dia tak nak sampai 4. Dia nak sampai 3 sahaja supaya masa untuk pelajar jawab soalan ni akan jadi pendek. Okey. Kemudian dari segi soalan, kalau ikutkan di sini, kalau ada 6 soalan, okey, kalau ada 6 soalan di sini, okey, 6 question, darab dengan satu soalan tu awak akan ambil masa 3 minit. 3 minit. Betul tak kot ya? Sebab awak ada 90 minit bahagi dengan 30 soalan. Lebih kurang 3 lah. 3 minit satu soalan. Tetapi kita akan minta jasa baik bahagian A tu, section A, supaya kita boleh jimat masa kat situ. Okay. Kalau ikutkan section A, ada 10 soalan. Kalau boleh kat sini kita jawab paling lama pun 2 minit saja. So kat sini lebih kurang kita peruntukkan masa 20 minit. So kita ada baki lagi 70 minit untuk section B yang ini. Okay, terutamanya soalan yang melibatkan fungsi, kita kalau boleh skor dekat bahagian domain dengan range. Iaitu. Okey, so kita akan pergi kepada bentuk yang pelajar tak tahu. So kat sini Mama Z, kalau yang nak tanya tentang teori tu mungkin kat sinilah. Teori mungkin dekat sini. Okay, kalau kita tengok soalan-soalan daripada kolej lain pun dia serang dekat situ. Okey, sebagai contoh, saya tengok sebagai contoh, kalau kita tengok soalan daripada contohnya yang agak cantik soalan di hari tu, contoh Negeri Sembilan. Contoh Negeri Sembilan, kalau saya tengok soalan fungsi dia. Sekejap, tutup mata sekejap, dia pening sikit ni. Okey, sebagai contoh soalan Negeri Sembilan. Yang ini. Ini maksud saya. Dia bagi dekat kita fungsi satu benda. Kemudian kita ingat ke dia nak suruh cari graf fungsi tersebut. Tetapi dia nak suruh cari inverse. Itu maksudnya. Okey. Ataupun
Kalau tengok soalan seterusnya, okey, dia bagi terpadam Okey, so saya try padam lagi sekali. Okey, ni maksud saya. Dia bagi fungsi f, kemudian dia suruh cari inverse. Lepas tu baru ganti nilai. Okey, tu cara dia tanya soalan. Cuma kita nak sekarang ni nak belajar detail. Yang mana pelajar tak tahu, kita cuba settlekan hari ni. Okey. Sebagai contoh, saya bagi contoh fungsi. Tapi fungsi untuk pelajar kena terima hakikat. Pensyarah suka buat fungsi eksponen. Okay? Pensyarah suka buat fungsi yang pelajar tak suka, ln. Macam tu. So, kalau saya bagi fungsi yang biasa, contoh, saya bagi fungsi fx sama dengan, katakan x kuasa 2 tambah 3. Okey, kalau saya bagi kuasa 2 ni, saya tak akan tanya tentang inverse sebab dia tak akan ada inverse. Sebab itu saya betulkan soalan daripada Johor. Kemudian, katakan soalan gx sama dengan x tambah 5, contoh. Okey, x tambah 5. Okey, kalau saya nak cari f of g. So, sekarang ni Mama Z sedang buat, kalau ikutkan ni, sedang buat nombor 1 lah ni. Saya bagi F, saya bagi G, saya nak cari F of G. Okey. Kalau saya nak cari F of G, penulisannya kadang-kadang dia buat dalam kurungan cantik macam tu. Sepatutnya dia kena buat macam ni. Ni kita kena bagi tahu student Ataupun kalau awak jumpa dia buat macam ni. Sama maksud. Ataupun awak jumpa macam ni, macam kat sekolah menengah. Sebenarnya maksudnya sama saja. Takut awak risau nanti. Okey. Boleh lagi ke ni? Boleh dengar ke ni? Boleh. Okey. Apabila kita nak buat composite function, soalan ni akan keluar nanti, tapi kita tak tahu fungsi kita apa. Keluar tu tetap keluar, tapi tak tahu fungsi ni apa. Kalau tahu, bagi tahu dah. Tak tahu. Okey. Jadi, cara nak buat dia, mula-mula awak tengok siapa suami dia. Ni suami dia. Yang bersanding di sebelah kiri ni, suami pengantin lah. Pengantin lelaki. Jadi, masa awak nak buat composite, dia kena follow yang suami tu lah. Suami kata benda ni. Suami kata nilai X kuasa 2 tambah dengan 3. Okey, kebetulan isterinya nama G. Ni isteri dia nama G yang warna kuning ni. Ni isteri dia. Isteri dia akan masuk rumah dia. Okey, so isteri dia masuk, isteri dia bernama X tambah dengan 5. Jadi awak tak payah nak kembang. Awak tinggal yang ini dan awak tengok pilihan jawapan ada tak yang ini. Kalau pilihan jawapan dalam bentuk ni tak ada, baru awak tengok soalan tu sama ada dia kembang ataupun tidak. Tapi kalau soalan tu soalan jenis subjektif, kita akan suruh pelajar berhenti kat sini saja. Okey, kemudian yang kita kisah kalau soalan tanya, okey, kalau yang ini betul dah ni. Kita takut soalan tanya f of g, kemudian dia letak nombor 3. Okey, jadi pelajar yang dah terbuat kaedah composite, dia dah terbuat kaedah ni, dia boleh teruskan f of g, kemudian dia ganti add ni dengan 3, sama dengan yang dalam kotak ni 3 tambah 5 kuasa 2 tambah 3. Dia jadi berapa tu? 8 kuasa 2, 64, 65, 66, 67. Jadi jawapan kita kat sini 67. Okey. Hak ni ada masalah tak? Tak ada, Mama. Tak ada. Tak ada, Mama. So yang ini, yang ini adalah kaedah panjang.
Iaitu Mama Z ajar composite dan yang kedua Mama Z ajar ganti nilai. 2 in 1 Mama Z ajar. Tapi bila buat video baru ni, kalau awak perhatikan video, awak tengok video yang Mama Z buat, Mama Z ada cara pendek memandangkan awak ni jawab soalan objektif. Ada kaedah pendek dia. Kaedah pendek dia, apabila awak nak cari f of g 3 ni, awak kena tahu 3 ni adalah milik G. 3 tu milik G. Jadi awak ambil G dulu. Okey, G nilai X dia awak ganti dengan 3. Sama dengan 3 tambah 5 dapat 8. Dan bila awak dapat 8 ni, 8 ni pula hak milik F. Hak milik F. Jadi baru awak salin F. F dan nilai di sini 8. Sama dengan 8 kuasa 2 tambah 3. 8 dan 8, 64, 65, 66, 67. So awak dapat jalan kerjanya lagi ringkas. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Cuma kalau awak jawab kaedah mula-mula, itu yang jadi jalan kerja awak 3 minit. Kalau jawab yang kedua, dia boleh jimatkan masa. Okey, boleh tak bentuk soalan yang pertama ni? Boleh, Mama. Boleh So, yang pertama, yang kedua, siapa yang nak study 2 in 1, dia nak study composite dulu, lepas tu dia nak study ganti nilai, awak mulakan dengan bintang 1. Siapa yang nak cepat kaedah ni tanpa guna composite, awak guna bintang 2. Iaitu Mama cover bentuk soalan yang pertama. Okey, kita nak pergi kepada bentuk soalan yang kedua. Okey, bentuk soalan yang pertama dah. Okey, ini pun yang pertama tapi lebih disukai. Okey, selesai waktu. Kalau ada soalan tanya selalu deh. Kita masuk seterusnya soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, bentuk yang kedua, dia bagi kat kita fx sama dengan x kuasa 2 tambah 3. Kemudian dia bagi f of gx. Okay, tapi saya kena tulis dengan betul lah, nanti profesor tu tegur saya sekali lagi. Sebab selalunya saya tulis macam-macam, profesor tu marah. Dia kata jangan biasakan benda yang tak elok. Okay, f of g tadi kita dah buat dapat x tambah 5, jawapan tadi x tambah 5 kuasa 2 tambah dengan 3. Okey, saya kembang sekejap x kuasa 2 tambah 10x tambah 25, 26, 78. Okey, saya tulis yang ini. X kuasa 2 tambah 10x tambah 28. Okey, kita guna soalan nombor 1, kita modify jadi soalan nombor 2. Okey. So untuk yang ini dia berpecah 2, tapi kita tak tahu keluar yang mana satu. Tapi kalau pensyarah you nak suruh pelajar matrik tak skor, dia akan tanya satu lagi. Tapi sekarang ni Mama Z bincang dulu yang peringkat bintang 1 dulu. Okey, bintang 1. Okey. So sekarang ni soalan suruh kita cari G. Soalan suruh kita cari bakal isteri. Dia kalau nak cari suami dah kita tahu, tak ada masalah. Isteri boleh cari. So sekarang ni bila nak cari nilai G, kita kena ready dulu mencari, kita ikut yang composite ni kita ikut yang ini. Okay, kita ikut yang ini dahulu, kita ikut suami Okay, kita buat ruang dahulu. Suami kata, okay, kita akan pandang yang ini, nombor 7 pula. Yang ini, kita akan pandang yang ini. Suami kata,
rumah kuasa 2 tambah dengan 3. Kita macam tu. Tu yang kita belajar konsep suami dan juga isteri, dan kebetulan untuk soalan ni dia dah bagi jawapan. Okay, jawapan yang dia bagi tu adalah X kuasa 2 tambah dengan 10X tambah dengan 28. Okey. Yang ni soalan bagi, kita salin. Yang belah sini ni kita yang buat ikut composite function. Okey, kemudian kita akan masukkan apa yang kita nak cari. Yang kita cari sekarang ialah G. Kita letak dalam tu. Okey, kemudian G kuasa 2. G kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah dengan 10X tambah dengan 25. Sampai situ boleh? Boleh Mama. Boleh Okey, so kita nak jadikan G sebagai tajuk. Okey, ataupun kalau yang mana dah perasan, kat sini kuasa 2, sebenarnya pelajar boleh faktor nilai X kuasa 2 ni. Bila pelajar faktor, pelajar dapat X tambah dengan 5 kuasa 2. Okey, oleh kerana yang ini kuasa 2, yang ini kuasa 2, kita simpulkan bahawa fungsi Gx itu sebenarnya adalah X tambah dengan 5. Dapatlah nilai G. So macam mana? Boleh ke awak ni? Boleh Mama. Boleh. Kalau tak boleh tanya, jangan malu. Kalau pelajar lain mungkin dia segan nak panggil saya Mama, dia boleh panggil Madam lah. Mungkin segan lah sebab tak biasa kan. Okey, saya tunjuk yang kedua. Yang kedua, bintang 2. Yang ni beres. Tapi kira elok nanti sebab kita tak tahu soalan ni memihak kepada kita ataupun tidak. Memihak kepada kita kalau dia nak penyataan yang benar. Yang tidak berpihak pada kita, yang mana antara berikut adalah yang palsu. Dia tanya yang salah. Jadi dia telah belitkan kepala pelajar lah sikit kat situ. Okey, so kita terus soalan bentuk yang kedua dan Mama Z jangkakan bentuk kedua ni akan keluar. Kita anggap pensyarah you buat soalan susah ke kita. Kita anggap gitu. Jadi kita pitah dua-dua. Jadi kalau nak tembak nanti pun tembak secara berhemah. Okey, sekejap. So soalan yang kedua. Soalan suruh cari apakah nilai fx. Okey. Sebelum tu dia bagi dahulu Gx sama dengan X tambah 5. Dia bagi dah. Kemudian dia bagi f of G, dia dah bagi sama dengan X kuasa 2 tambah 10X tambah 28. Maksudnya dia dah bagi G dengan f of G, tapi sekarang ni dia bagi isteri dan dia tanya suami. Iaitu payah sikit. Dalam dunia ni pun payah kalau perempuan nak pergi pinang lelaki tu payah. Kalau dia bagi yang lelaki cari isteri senang. Istilah dia apa? Pergi mencari timba. Macam tu. So sekarang ni kategori soalan ni kategori susah bagi pelajar. Okay? Bagi pelajar yang ini susah sebab dia sebenarnya nak buat apa-apa dia nak tahu dulu suami tu apa. Tapi sekarang ni suami tak ada. Okay? Suami tak ada. Jadi senang saja. Awak tengok soalan. Okay? Kita fikir yang mudah-mudah saja. Oleh kerana awak diberi f of G. Okay, awak diberi f of G. Soalan tanya tentang f. Jadi sekarang awak kena bunuh nilai G.
Awak kena bunuh nilai G. Bila awak bunuh dia nanti, dapatlah F. Tapi macam mana? Awak kena tahu kelemahan G. Sebelum awak bunuh G tu, awak kena tahu kelemahan dia. Dia akan kalah bila ada inverse dia. Bila kita sumbat, dalam ni kita sumbat dengan G inverse. Okay, kita sumbat dengan G inverse. Dia G tu akan kalah, maka tinggallah F. Jadi sebab itu di sekolah dulu, cikgu awak akan mencari nilai G inverse, kebetulan. Kebetulan G awak mudah, G inverse terbalik kepada iaitu. Mula-mula X ni kena ada kat depan dulu, X. Kemudian kat sini kata tambah 5, dia akan jadi terbalik tu, dia akan menjadi tolak 5. Okey, kemudian awak ikut yang Mama Z kata tadi ni, masukkan ke dalam soalan. Okey, bila G inverse tu masuk, tinggallah F saja sekarang ni. Jadi tempat yang ada X itu, kita salin tapi kita buat ruang kosong. Yang masuk tadi adalah G inverse. Jadi kita masukkan G inverse. G inverse tadi, X tolak 5. X tolak 5. Dalam video Mama Z suka guna yang inilah. Kita kembang sikit. X kuasa 2 tolak dengan 10X tambah dengan 25. Okey, yang tu selesai. Mama Z kembang yang ini pula. Tambah dengan 10X tolak dengan 50 tambah dengan 28. Okey, kita tengok. Kita selesaikan. Kita dapat apa? X kuasa 2. Ni dengan ni mati. Kan? So tinggal lagi 25. Kalau 25 tambah 28 ni dapat 53. 53 tolak 50 tinggal lagi positif 3. Jadi kita boleh semaklah sebab Mama Z guna contoh yang sama. Daripada yang depan tadi, Mama Z dah declare fx, gx. Soalan nombor 2 pun Mama Z guna yang sama. Okey, Mama Z buka kepada soalan kalau yang nak tanya. Soalan kedua, jenis yang kedua. Boleh? Boleh. Kalau tak boleh, royak kita ejah. Cuma jangan tanya soalan apa keluar sebab tak tahu. Okey, ataupun dekat sekolah belajar macam mana ni? Yang ambil MMAT. Lebih kurang dah? Cuma kat sini kita kena cari inverse dulu. Kalau yang bintang 1 tadi, tak payah. Sebab kita dah tahu suami dia. Yang bintang 2 ni sebab suami dia kita tak tahu. Jadi kerjanya banyak sikit. Kena cari inverse dulu. Dah dapat inverse, pergi mahkamah dulu. Baru dapat jawapan. Tu selesai. Bentuk yang kedua. Okey, bentuk ketiga. Kita nak reka soalan barulah. Supaya ada inverse. Soalan yang ketiga. Inverse. Cuma Mama Z mungkin akan pinjam soalan daripada negeri mana ni. Okay, kita try ambil soalan tentang inverse. Mungkin dari Johor. Kita tengok dari Johor. Pensyarah sebenarnya dah study banyak ni. Pelajar je kita tak tahu dia study ke tak ni. Second derivative. Fungsi tajuk ni. Sekejap pening kepala, tutup mata dulu sekejap. Soalan nombor 5. Okey, ni contoh dia.
Cuma yang ini yang Mama Z royak tadi lah. Yang ni, dia bagi F. Okey, dia soalan ni bagi suami ke bagi isteri? Tak bekah pula. Soalan nombor 5 ni, dia bagi isteri ke suami? Suami. Dia bagi suami. Jadi soalan kategori mudahlah yang ini. Okey, Mama Z nak cari satu fungsi. Okey, yang ini. Kalau boleh salin sekejap, salin dulu. 2x tolak 5. Mama Z boleh padam sini. Boleh pula. Okey, Mama Z nak tunjuk soalan yang melibatkan inverse. Cuma kalau boleh kita tak naklah soalan yang pilih-pilih macam ni banyak sangat ni. Pening kepala kan. Kita naklah demand function kan. Nak yang senang-senang je. Okey. So, Mama Z nak tunjuk cara cari inverse. Okey, kita tunjuk dulu cara sekolah. Mama Z tak kerti sangat cara sekolah ni. Cara sekolah dulu, kita try. Mama Z tak kerti, kalau salah bagi tahu. Awak buat benda ni, awak reka dia jadi Y kan? Betul tak? Betul Mama. Kan, awak buat Y kan? Okey, ni cara sekolah. Sekejap saya tukar pen. Okey. Kemudian awak darab silang sini. Awak dapat Y. Buat apa jadi besar? Sekejap Okey. Awak buat Y darab 3 tambah X sama dengan 2X tolak 5. Betul ke tak? Zaman sekolah? Betul. Okey, lepas tu awak kembang lagi. 3Y tambah XY sama dengan 2X tolak 5. Lepas tu XY tolak 2X. Jadi negatif pula. Mula-mula. Okey, lepas tu awak buat jadi gini. 3Y tambah 5 sama dengan 2X tolak XY. Kenangan 1995 dulu ni. Cara ni. Okey, lepas tu awak faktor ni. Okey, awak faktor X ni, dia jadi 2 tolak Y. Sini jadi 3Y tambah 5. Last sekali awak buat X jadi tajuk. 3Y tambah 5 dengan 2 tolak Y. Lepas tu awak buat kesimpulan. Okey, awak buat kesimpulan. Awak pun tukar X ni jadi F inverse. Ataupun kat sini huruf Y. Tak apalah. F inverse. Awak pun tukar nilai Y ni awak tukar semula jadi X. Betul tak? Betul ke tak zaman sekolah dulu? Betul. Jadi cara ni sebenarnya kita agak susah nak betulkan di sekolah. Kita agak susah. Tapi kita sebab soalan objektif, kita biar je lah awak nak buat macam ni. Tapi panjang sikit. Okey, cara cepatnya ialah, senang saja cara cepat dia sebab kita pakai properties. Properties ialah kalau kita ada M, kemudian kita composite dengan dia punya inverse, kita gocoh M dengan songsangan dia, kita akan dapat identiti dia semula. Itu teori dia. Jadi kebetulan sebelum yang ini memang kita akan guna dekat degree nanti. Kita tak guna dah macam SPM ni. Okey. Jadi bila yang ini dia berbalik kepada soalan nombor 1, nombor 2 balik. Dia dah jadi composite function dan suaminya sekarang adalah M. Suaminya sekarang adalah M. Kita tengok suami dia kata apa. Ini M. Suami dia kata 2 rumah tolak 5 per dengan 3 tambah rumah
sama dengan X. Kemudian isteri dia bernama yang ini. Ni isteri dia. Kita bagi isteri dia masuk. Macam tu. Sebab tu dalam soalan ni nanti masa buat yang ini Mama Azad akan tunjuk sekali lagi. So bila buat yang ini 2M inverse tolak 5, yang ini ke sana dia akan jadi 3X tambah 3M inverse. Jadi gitu. Jadi bila saya bawa sini, apa yang tertinggal? Bukan 3. Salah tu deh. Bukan 3 deh. X kan? Jadi gitu. Okay, kemudian saya bawa tu 2M inverse tolak X M inverse sama dengan 3X tambah dengan 5. Lepas tu sebab soalan nak M inverse, saya jadikan dia tajuk. Sini jadi 2 tolak X sama dengan 3X tambah dengan 5. Dan bila saya buang yang ini, dia akan jadi per dengan 2 tolak X. Yang ini jawapan dia sama, cuma dia lebih orang kata sistematik. Boleh ke? Boleh? Boleh. Okey, saya tunjuk lagi sekali. Okey, saya tunjuk lagi sekali. Yang mana yang biasa secara sekolah tu saya takut terpulas je. Kalau yakin tak apa. Okey, kalau yakin tak apa. Okey, so yang ini sebab kat sini huruf N ni, huruf N. Kan huruf N. So saya akan buat N inverse sama dengan X, petuanya sebenarnya. Kalau F inverse sama dengan X. Ikut soalan. Okey, lepas tu kita tengok kebetulan suaminya N. Jadi kita kena follow N. N kata, okey, N berkata 5 tambah 3 rumah per dengan 2 tolak rumah sama dengan X. Dan yang biru ini adalah isterinya. Isterinya akan masuk dalam rumah. Macam tu. Jadi bila kita kembang kita dapat 5 tambah 3 N inverse sama dengan 2X tolak X N inverse. 3 N inverse tambah X N inverse sama dengan 2X tolak 5. Okey, sampai situ saya akan fakturkan nilai N inverse. Okey, kita akan fakturkan N inverse ni. So, dia akan jadi 3 tambah X sama dengan 2X tolak 5. Last sekali, dapatlah N inverse. N inverse adalah 2X tolak 5 per dengan 3 tambah X. Jadi kalau kita tengok soalan ni, dia nak yang true. Kalau Mama Z kira tadi, Mama Z kira ni, inverse dia dapat ni. Kalau kira ni, inverse-nya dapat ni. Itulah maksudnya, the function are inverse to each other. Tu maksud dia. Detail Mama Z terai tu. Bolehkah? Bolehkah nombor 3 ni? Mama sedang terang nombor 3. Boleh, Mama. Ni. Ni. Boleh? Boleh? Okey. So kita nak pergi lebih sikit lagi, kita nak pergi kepada domain dengan range. Domain dengan range, tapi kita akan pergi kepada teori dahulu. Teori dahulu. Okey, yang pertama kita nak pergi kepada teori domain. Soalan exam dia tak akan lari kepada 5 bentuk ni. Okey, dia tak akan lari pada 5 bentuk ni. Kecuali kalau orang yang buat soalan tu sangat-sangat dahsyat lah. Nak suruh pelajar rendah, dapat rendah, dia memang dahsyat lah dia akan buat.
Petua yang pertama, kita akan buat soalan itu dalam bentuk pecahan. Macam soalan Johor tadi. Apabila awak dapat soalan dalam bentuk pecahan, awak jangan kisah apa yang berada di atas ni. Jangan kisah. Awak cuma kena ambil tahu bahawa nilai segitiga ni sebenarnya dia tidak boleh sama dengan kosong. Tak boleh. Nilai segitiga tu sangat bahaya. Kalau dia kosong, segi empat ke atas tu, walaupun dia senyum, akhirnya dia tenggelam juga. Sebab tapak kepada perahu tu kita dah bocorkan. Okay, so Mama Z tunjuk contoh tadi. Tadi Johor ke Negeri Sembilan yang ini. Mama Z tunjuk yang ini. Sebab contoh kita tak boleh reka sebarangan sebab dia mesti ada sebab. Okey. So kalau kita tengok soalan ni, dia tanya fungsi M. Okey, fungsi M berbentuk pecahan. Okey, kita nak kisah 2x tolak 5 ke 3 tambah x? Yang mana kita nak kisah? Soalan ni, Mama sedang buat domain ni. Okey, yang mana nak kisah? Yang atas ke yang bawah? Bawah. Yang bawah. Sebab tadi baru Mama terang ni. Ni. Kita kena kisah yang segitiga tu kalau pecahan. Yang segitiga. Dan kita ambil soalan Johor ni, didapati soalannya segitiga tu berada di bawah ni. Dan kita belajar tadi, 3 tambah X itu tidak boleh kosong. Tengok ni contoh dia. Tidak boleh kosong. Jadi X tidak boleh. 3. Negatif 3. Okay. Jadi cara nak tulis domain ni pun cara tulis dah, tapi dia tulis dalam bentuk interval. Cara tulis dia boleh sentuh semua nilai kecuali negatif 3. Jadi kita boleh sentuh nombor negatif infinity. Kita berehat dekat negatif 3 tapi tak sentuh. Kita sambung balik dari negatif 3 tapi tak sentuh sehingga infinity. Itulah dia cara menulis domain M. So Mama Z buka kepada soalan. Hot ni. Mama Z buka pada soalan. Ada nak tanya tak domain tu? Boleh pihak ke? Boleh? Boleh, sebab line kita lagging ni, sebab apa yang Mama Z ajar ni lebih kurang 1 minit baru dia dapat. Dia lagging sikit. Okay. So kalau ikutkan soalan ni sekarang, domain N tu betul. Okay, nombor 1 betul, nombor 2 betul. Teknik menjawab pilih jawapan tu Mama Z tak nak campur lagi lah. Mama Z kisahkan yang mana domain dulu. Sekejap ada pelajar nak masuk ke? Okey. Seterusnya, kita tengok seterusnya cuma mungkin Mama Z terlupalah kedudukan soalan tu dari negeri mana. Okey, so Mama Z dah bereskan soalan yang ini. Dia merupakan soalan daripada Mama Z rekod kat sini sikit supaya senang. Awak rujuk soalan Kolej Matrikulasi Johor untuk terang tentang domain pecahan. Yang kedua, kita berceritakan tentang domain untuk fungsi yang melibatkan set. Okey. Set, dia ada kelemahan dia tak benarkan dia punya isi perut ni. Okey, Mama Z buat dalam ni namanya perut. Dalam perut ni, dia boleh terima semua jenis makanan. Kecuali dia tak terima makanan jenis negatif. Bukan nombor negatif. Perutnya jadi negatif. Tak boleh. Okey. Sebagai contoh, sebab Mama Z tak ingat kolej mana punya soalan, sebab banyak kan kita buat.
Sebagai contoh, kalau pelajar ada punca X tambah 3. Jadi kalau kita nak tahu domain dia, kita kena perhatikan perut soalan ni. Kita kena selak sikit perut dia. Oh, okey. Perut dia ialah, perutnya ialah X tambah 3. Nombor positif adalah besar dari kosong dan dia boleh nombor kosong. Jadi X lebih besar sama dengan negatif 3. Okey, so kalau kita nak tulis domain dia, katakan ni fungsi F, dia ada tanda sama dengan tu. Jadi kena close. Negatif 3, infinity. Tu petua yang kedua. Sebab dia ada 5. 5 perkara sebelum 5 perkara. Dia punya petua. Petua yang seterusnya ialah log. Log dalam ni pun ada perut dia. Okey, ada perut dia, cuma perut dia tak boleh terima dua nilai. Dua benda. Yang pertama, dia tak boleh terima nombor kosong. Yang kedua, dia tak boleh terima nombor negatif. Dua benda dia tak boleh. Sebagai contoh soalan, log, sejak dah kita, tak sejak lagi. Log, contoh 3 tolak X. Jadi kalau kita nak cari domain, kita kena keluarkan perut dia. Iaitu 3 tolak X ni kena lebih besar dari kosong. Sebab apa tak ada sama dengan tu? Sebab dia kata dah, dia tak nak nombor kosong. Okay, dia tak nak nombor kosong, jadi tak boleh sama dengan kosong. Jadi yang ini Mama Z pindahkan X ke sebelah kanan. So sini jadi 3. Ataupun buat X kurang dari 3. Jadi cara kita menulis domain untuk F kurang tu maksudnya dia sampai negatif infinity. Dia bermula dari 3 tapi kena open. Okey, boleh ke tak? Untuk domain. Untuk domain yang inilah susah sikit. Untuk tajuk fungsi, yang ini yang pelajar rasa takut. Ada satu soalan je kot rasanya ini. Boleh lagi? Boleh. Boleh terus. Boleh lagi Mama Z teruskan saja. Okey. Perkara yang keempat, adik-beradik log iaitu lon juga tak benarkan perut dia ada nombor kosong dan tak benarkan ada nombor negatif. Yang ni dia tak nak. Jadi kalau ada soalan, awak ada soalan lon, kemudian awak ada X tolak 3, cara buatnya ialah X tolak 3 tu kena besar dari kosong. Jadi X besar dari 3. Kita tulis oleh kerana simbolnya besar, dia akan bermula daripada nombor kecil sehingga nombor besar. Kat sini kena buat open sebab merujuk kepada tanda kat sini tak ada tanda sama dengan. Itu perkara yang keempat. Perkara yang kelima, perkara yang terakhir. Perkara yang terakhir nombor 5, condition. Kalau condition diberi, condition ini adalah domain. Tu kepentingan untuk domain lah. Okey. Boleh ke 5 perkara ni? Boleh. Boleh. Mama Z buka peluang dulu kepada soalan kalau nak tanya dulu sebelum kita pergi kepada soalan. Bagi peluang dulu. Mungkin kelas lain first time dia dengar 5 perkara ni, tapi dalam video Mama Z sentiasa sebut.
Sebab benda ni kalau awak lahir 2003, benda ni Mama Z dah mula buat teori ni daripada 2003 masa awak dalam perut mak awak lagi. Kita dah guna untuk pelajar Mama Z guna batch 2003. Batch pertama Mama Z ngajar. Boleh lagi ke? Okey ke tak ni? Okey, Mama. Okey je. Boleh? Kalau tak boleh bagi tahu. Okey, Dia ramai ni, Mama. 84 orang ni ramai. Okey, kalau tak boleh tanya Okey, kita tengok soalan lah sikit. Soalan Selangor. Okey, tengok soalan Selangor, tutup mata sat, dia pening. Saya cari sebab dia nombor 5. Okey, saya tunjuk contoh. Tapi soalan nanti dia memang package lah. Dia memang akan ada domain dengan range package. Okey, tadi Mama Z baru ajar domain. Saya nak bagi contoh dulu baru saya ajar range. So yang mana tu jangan takut. Relax je. Okey. Oleh kerana Mama Z baru ajar domain, kita sentuh domain dululah. Okey, sentuh domain dulu. Okey, yang cert ni perkara ke berapa Mama Z terang tadi? 2. Ada nokta tadi. Perkara yang ke? 2. Perkara kedua tadi. Dan kita kena tengok isi perutnya. Jangan tengok orang lain. Jangan tengok pankreas. Jangan tengok ginjal. Jangan tengok isi perut saja. Lepas tu kita keluarkan isi perut dia ni. X tolak 1. Dan kita kena tahu perangai cert ni dia terima nombor kosong dan dia terima nombor positif. Dalam matematik, positif adalah nombor yang besar dari kosong. Terima nombor kosong, tik letak tu. Gitu maksud dia. Jadi, X lebih besar sama dengan 1. Nombor dia lebih besar dan dia akan jadi sehingga infinity. Nombor kecil adalah nombor 1. Close ke open? Close. Jadi pilihan jawapan kita yang close ni yang ini dengan yang ini. Setakat yang Mama Z ajar domain, kita dah boleh buang 2 jawapan. Jawapan B kita buang, jawapan C kita buang. Itu kesan kita pandai domain. Tapi kita kena tahu dua-dua. Okey, kemudian kalau yang ini bukan, sekejap cari domain. Dia memang ada satu je domain dengan range ni, Wak. Setiap college. Kita try satu lagi. Dia bagi 2 soalan. Okey. Tapi yang ni Mama Z tak ajar lagi tau. Tapi kita try. Okey. Kita try cara panjang dulu Sekejap. Apabila Mama Z nak cari F inverse, Mama Z bagi tahu tadi, F suami, F inverse isteri sama dengan apa tadi Mama Z ajar? X. Sama dengan X. Jadi nak senang cerita, ln kurungan asal dia tu 3 tolak rumah isteri sama dengan X. Yang masuk dalam ni adalah isterinya. Okey. Soalan nanti ln ni memang akan keluar sebab dia tahu pelajar tak boleh. So awak tukar dulu ln tu jadi log E. 3 tolak F inverse sama dengan X. E ni raksasa Ultraman ni kecil. Bila dia jadi Ultraman nanti, dia akan angkat raksasa tu. Tu dia jadi gitu. Okey. Jadi kita boleh jadikan F inverse sebagai tajuk dengan kita bawa eksponen ke sebelah kiri. Maka dapatlah F inverse.
Itu cara nak terang soalan nombor 3 tadi. Terpaksa terang. Okey, ready? Sekarang soalan tanya domain inverse. Jadi inverse yang ini inverse yang ni. Jadi Mama Z nak tengok perkara di sinilah. 3 tolak eksponen. 3 tolak eksponen. Kita tengok chapter nota tadi. Mama Z besarkan benda ni. Ada tak eksponen dalam 5 perkara ni? Tak ada. Tak ada. Kita ada pecahan, kita ada set, kita ada log, kita ada lon, kita ada condition. Jadi tak ada dalam 5 perkara. Okey, kalau benda-benda yang tak ada, yang ni kesimpulan dengan betul-betul yang ngantuk dengar sekejap. Okey, kesimpulan dia kalau yang tak ada. Ni, kalau tiada, domain F akan jadi negative infinity, infinity. Yang ni yang kita nak ni. Yang ni yang kita nak sangat ni. Kalau tiada dalam senarai ni, domainnya negative infinity, infinity. Jadi soalan Selangor tadi, domain inverse dia adalah negative infinity, infinity. Tu dapat. Tu dapat. D. Orang lain taklah berlaku, dapat lalu D. Itu kepentingan kalau kita faham tentang 5 perkara sebelum 5 perkara. Tu Mama Z royak tu terai tu. Ni. Sempat ke ambil gambar ni? Dah. Dah. Okey. So Mama Z ajar kat tepi dia pula. Kita ajar package dia kat tepi ni sekejap lagi dah. Okey, saya ajar range. Okey, range petuanya ialah 3 serangkai tambah dengan 2 perkara. Okey. Rangkaian yang pertama. Fx sama dengan Fx sama dengan 2 X tolak 1 kuasa 2 tambah 7. Dengar betul-betul Mama Z ajar yang pertama. Mama Z mulakan dengan positif. Okey. Yang pertama, pelajar buat anak panah depan ni. Tanda positif je keluarkan. Itu step pertama. Step kedua, nombor belakang ni. Keluarkan positif 7. Positif kat depan tu, awak buat infinity. Okey, kemudian awak nak tulis jawapan range. Okey, nombor mana besar? Infinity ataupun 7? Infinity. Infinity tu besar. Okey, infinity tu besar, awak tak belakang. Nombor kecil tak depan. Jadi yang ini open, yang ini close sebab yang ini titik. Titik kita kena lukis gitu. Cikgu seni saya 1991 dulu, dia pernah tanya saya, apakah maksud garisan? Garisan ialah gabungan titik-titik yang disusun secara rapat. Cikgu saya dulu. Saya ingat sampai sekarang ni. Jadi sini kena close. Okey. So kalau kita tengok contoh yang Selangor tadi, apa soalan dia? Bukan. Selangor tak ada. Okey, kita teruskan dulu. Okey. Kita buat yang bentuk. Yang ini tadi positif Okey, tengok Mama Z buat rangkaian dia. Fx sama dengan negatif 2. X tolak 1 kuasa 2 tambah dengan 7. Okey, step pertama. Nak buat apa dulu? Step pertama. Tengok depan. Tengok depan, nampak negatif, tulis negatif infinity.
Step pertama. Step kedua, positif 7. Jadi kita tulis range untuk F, nombor apa yang kecil? Negative infinity. Negative infinity, lepas tu 7. 7 tu titik kena close. Boleh ke tak? Jadi hok ni bintang pertama, ni bintang yang kedua sebab itu namanya rangkai. Satu soalan tu boleh dua benda. Okey lagi ke ni? Boleh, Okey, boleh. Mama. Saya terus sikit lagi ni. Okay. Okey. Perkara yang kedua, rangkaian yang kedua. Fx sama dengan positif 2 tapi tanda absolut pula. Ni bintang so, ni bintang 2. Fx sama dengan negatif x tolak 1 tambah 7. Okey. Yang pertama, tengok hak ni. Positif infinity. Jangan waktu positif 2. Positif infinity. Perkara yang kedua, positif 7. Jadi range untuk F adalah tulis nombor kecil dulu, baru nombor besar. Hak ni open, hak ni kena close sebab titik. Okey, cetak kau jawab ni. Negative Ni infinity. Hak ni, 7. jadi jawapan range dia Negative infinity 7. negative infinity 7. Okey. So yang baru belajar macam mana, okey ke tak ni? Baru 2 rangkai, satu lagi Mama Z nak tunjuk. Yang ketiga. Yang ketiga, Fx sama dengan positif 2 punca X tolak 1 tambah 7. Bintang so, bintang 2. Fx sama dengan negatif 2 punca X tolak 1 tambah 7. Okey, so kita boleh jawab dengan cepat dah yang ini. Range F sama dengan 7 positive infinity. okey, hot ni range F sama dengan Negative infinity 7. negative infinity 7. Sebab itu nama diberi 3 serangkai sebab dia ada 3 benda sama, pattern yang sama. Dia mesti ada hantu, mesti ada kad 5. Ada hantu, ada kad 5. Ada hantu, ada kad 5. Petua yang kita belajar daripada sekolah menengah. Okey, apa pula yang Mama Z maksudkan 2 perkara? Okey, apa pula yang dimaksudkan dengan 2 perkara? Perkara yang pertama, bentuk pecahan. Dan kita nak tengok nombor apa di sini. Bentuk yang kedua, perkara yang kedua ialah tentang nombor indeks. Mungkin asas E ataupun mungkin asas nombor. Contoh sini ada power. Kita nak tengok apa yang ada pada ekor ni. Ekor ni tidak boleh disentuh. Wala takrobu ekor. Tak boleh sentuh. Yang ni tak boleh sentuh. Yang ni tak boleh sentuh. Jadi cara menulis jawapan yang ni sama ada negative infinity, contoh kat sini 5 Negative infinity 5, union 5, infinity. Mama Z sentuh tak nombor 5 ni? Tak. Tak sentuh. Sebab open. Okay, dia open, Mama Z tak sentuh pun. Okey, kemudian kalau ada soalan macam ni, cara menulisnya untuk yang ini. Okey, yang ini
adalah contohnya sini nombor 2 2 infinity. Di sini Mama Z nak tunjuk nombor 2 ni Mama Z tak sentuh. Ataupun ikut dia punya fungsi ikut dia punya fungsi tu, ataupun negative infinity 2 ni tak disentuh, ni tak sentuh, ni pun tak sentuh. Bukan tak sentuh-sentuh ni, bukan, dalam graf tu tak disentuh. Jadi kalau buat graf nanti, untuk contoh yang bawah ni, awak kena lukis dulu nombor 2 tu, kawasan larangan awak ni nombor 2. Tak boleh sentuh. Jadi gitu. Tak boleh sentuh. Sama juga yang ini, apabila awak lukis zaman sekolah dahulu, contohnya titik 5. Titik 5 ni nombor 5. Tak boleh sentuh. Tak boleh sentuh. Macam tu. Okey, yang Mama Z lukis yang nombor 55 ni namanya graf salingan zaman sekolah dulu. Yang nombor 2 ni graf untuk eksponen. Tak kisahlah E ke ataupun kat sini huruf nombor 2 ke, tak kisahlah. Okey, kita try tengok. Try tengok soalan Selangor yang tadi Mana tadi kita KIV tadi? Yang ini. Okay, ready? Mama Z nak buat range. Okay, nak buat range, kita padam dulu. Okay, apa benda yang pertama awak nak tengok? Jenguk depan. Jenguk depan dulu. Jenguk depan, cluenya negative infinity. Hak kedua, jenguk belakang. Negatif 1. Jadi range untuk F ini nombor apa yang kecil? Negative infinity. Negatif infinity hak kecil. Nombor besar? Negatif 1. Negatif 1 kena tutup. Jadi hak mana jawapan dia? A ke D? D. Jawapannya D. Ni jawapan dia. Boleh? Selepas awak belajar tadi, awak Mama Z terai tu, jadi automatik awak boleh tahu. Sekali lagi Mama Z tunjuk kepentingan Mama Z buat benda tu. Memang dia hari ni rasa rak sikit kepala, tak apa. Bila nak buat domain, awak kena ingat 5 perkara tu. Awak tengok dalam ni. Awak pun kira sikit. X tolak 1 besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 1. Jadi awak tengok ada sini, ada sini. Hak lain, bolok belakang. Bila awak nak cari range, Mama kata step pertama tengok depan. Negative infinity clue dia. Step yang kedua, tengok di belakang. Negatif 1. Bila nak suruh tulis range, Mama Z suruh susun nombor kecil di depan. Antara negatif infinity dengan negatif 1, negatif infinity yang kecil. Negatif 1 tak belakang. Cuma open ataupun close, takut tukar. Awak ingat ni tentang koordinat, jadi buat close. Boleh kah? Boleh? Boleh. So macam mana ni? Kok Mama Z nak habiskan ni. Kat mana lagi yang Mama Z perlu bantu ni? Untuk tajuk 5. Dari segi teori yang ini okey dah untuk jawab exam, dia okey dah. Cuma Mama Z kalau nak terang sikit lagi, Mama Z buat yang ni satu lagi Mama Z tulis sini. Domain Mama Z besar sikit ni. Ni. Domain F sama dengan range F inverse. Ni petua dia. Kau nak guna juga. Baru cepat sikit kita jawab. So lagi, range F adalah domain F inverse. Awak ni kena pegang ni molek ni. Kalau awak pergi awak ni, awak tak payah susah-susah nak cari fungsi dia. Terus awak
ubah fungsi dia saja. Ubah dia punya, kalau awak dapat domain, okay, contoh, awak dah tahu cara nak cari domain, tanpa mencari inverse, awak dah boleh dapatkan jawapan untuk range. Itu maksud Mama Z. Jadi kerja kita jadi cepat. Sebagai contoh, Mama Z tunjuk tadi soalan Selangor. Mama Z tunjuk nombor 19 kot tadi. 19. Yang ini tadi, Mama Z terpaksa mencari fungsi sebab masa tu tak ajar lagi. Kalau awak tengok awak tengok sini. Kalau awak nak cari domain F inverse ni, sebenarnya awak dah boleh dapat dah daripada soalan F. Soalan F. Contoh dia Mama Z tunjuk. Semasa Mama Z buat tentang range tadi, ada tak Mama Z senaraikan lon dalam range tadi? Tak ada. Tak ada. Jadi kalau kita nak cari range untuk F yang ini, Mama Z tak senarai pun dalam 3 serangkai tadi, dia jadi negative infinity, infinity. Bonus terus kita dapat yang ini adalah domain bagi F inverse. Terus dapat. Ataupun kalau pelajar mahir tentang domain, okay, dia mahir tentang domain, okay, domain untuk lon ada perkara yang keempat tu, X tolak X, 3 tolak X lebih besar dari 0, 3 lebih besar daripada X ataupun X kurang dari 3. Jadi domain untuk F kurang adalah negative infinity 3 dan nilai ni adalah range bagi F inverse. Tu dapat yang ini. Okay, itu kelebihan kalau kita faham maksud Mama Z yang dalam awan nano ni. Okay, kalau awak tahu yang ini, tak payah susah-susah macam Mama Z tadi, terpaksa mencari benda ni. Sebab tak tahu. Sekarang bila kita tahu, tak payah cari. Daripada fungsi asal ni pun dah tahu jawapan. Selesai perkongsian kita. Mama Z ambil sejam lebih sikit. So, gini, awak tengok dulu gapo awak tak faham lagi malam ni. Kalau ada, kita discuss lagi. Boleh kah? Boleh. Sebab awak lah takut tak bangunkan esok ke. Saya nota ni mula boleh? Saya send yang kelas lain tu seorang nanti hantar wakil untuk saya share nota ni. Alright, madam. Seorang hantar wakil. Kena PM madam lah ni kiranya. PM seorang. Kalau yang kelas yang Mama Z ajar, saya akan letak dalam WhatsApp group. Yang kelas lain sebab saya tak ada nombor kan. Seorang hantar wakil, nanti saya bagi kat seorang tu, lepas tu awak hantar kat kawan-kawan. Boleh? Boleh. Hari ni apa bulan ni? 5. 5. Okey. So sampai situ saja. Jumpa lagi kemudian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Ma. Okey. Mama. Thank you, Mama. Nanti saya share video Thank you, Mama. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Okey. Thank you, Mama. Thank you, Ma. Okey. Thank you, Okay. Madam.